Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai. Selamat kembali ke kursus online assessment best practices yang dibawakan oleh Jawatan Kuasa Inovasi PNP FTK. Anda bersama-sama saya Dr. Faiz Asraf bin Saparudin di dalam sesi delivery and marking online test and examination. Di dalam sesi ini kita akan buat sedikit perkongsian lah kaedah yang saya sendiri buat di dalam online test dan examination pada semester lepas, dan kita akan discuss beberapa feedback lah ataupun pengalaman saya menjalankan online exam tersebut. Jadi dalam sesi ini apa yang kita nak try achieve ialah, pertama ialah kita nak tengok kaedah mudah, macam mana kita nak convert from traditional written punya exam dan test, dan macam ni kita nak convert kepada online test dan exam secara mudah. Dan kedua ialah saya akan tunjukkan cara saya sendiri macam mana saya menanda soalan exam. Saya faham ada banyak pertanyaan yang disampaikan kepada saya yang bertanya macam mana nak tanda soalan yang secara digital sedangkan student kita ramai. Dan of course kalau kita menghadap laptop PC lama-lama, kepala kita pun naik pening. Jadi itu antara benda yang kita nak reduce dan kita nak mudahkan lah. Sebenarnya kalau kita ada beberapa SOP ataupun kaedah yang kita selesa, insyaAllah proses menanda tu jadi less painful lah. Of course menanda ni of course painful, tapi kita akan cari kaedah untuk make it less painful for us as lecturers. Okay, insyaAllah. Tanpa melengah masa lagi, kita tengok dulu apakah checklist untuk kita tengok sebelum kita ataupun semasa kita nak menjalankan online test ataupun exam. Right. Yang pertama, saya sangat suggest untuk tuan-tuan dan puan-puan, of course sini saya dah kongsi beberapa kali, kita harus selalu check kita punya student readiness. Right? Apa yang dimaksudkan dengan student readiness ni? Secara maklum student kita bukan berada di kampus, dia boleh berada di mana-mana sahaja. Jadi kita pertama kali kita kena tahu dia punya connectivity. Right? Maksudnya sama ada dia orang menggunakan wifi ke, sama ada orang menggunakan selular ke, ada internet ataupun tak ada internet. Kita nak tengok berapa peratusan yang ada connectivity dan tak ada connectivity. Sebab kaedah kita menjalankan exam dan test ni akan bergantung kepada benda-benda ni. Right? Kalau contohnya student kita semua connected, internet dia orang semua laju. Jadi ada kaedah final exam yang kita boleh gunakan untuk situasi macam tu. Jadi kalau contohnya student kita ada separuh yang ada internet, separuh internet dia slow, jadi ada kaedah lain yang kita gunakan supaya berlaku keadilan ataupun fairness kepada semua pelajar kita. Alright, antara yang kita boleh tanya ialah connectivity, dan satu devices yang dia orang gunakan. Sebab ada kemungkinan pelajar-pelajar kita ni tak ada laptop ataupun PC yang powerful, tapi dia orang ada iPhone, dia orang ada phone yang powerful. Jadi kita leverage, kita gunakan benda tu untuk memudahkan final exam kita. Dan lain-lain lah, kita tanya di location dia orang kat mana kan. Jadi ini tuan-tuan dan puan boleh gunakan kaedah tuan-tuan dan puan-puan lah untuk survey. Boleh guna Google Form, boleh tanya secara individual dan lain-lain. Alright. Bila kita dah dapat makluman ni, jadi kita boleh plan kat mana kita berada sekarang. Contohnya kat sini ialah student kita full connected. Full connected, tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan kaedah Google Meet contohnya untuk proctoring dan juga untuk pastikan student kita buat exam. Right? Contohnya tuan-tuan nak nampak student tu buat exam, jadi wajibkan dia orang on Google Meet sepanjang exam. Boleh, tak ada masalah kalau semua full connected dan semua menggunakan Unify, data yang tak ada limit. Right? So tidak membebankan pelajar lah. Jadi kita pentingkan integrity of our examination, of course, tapi pada masa yang sama kita tak nak benda tu membebankan pelajar. Jadinya instead of student tu boleh buat exam dengan baik, dia jadi stres sebab dia fikirkan perkara-perkara yang di luar exam. Contohnya nak kena ada internet, nak kena ada Google Meet, right? Jadi untuk memudahkan pelajar, kita kena survey
contohnya semua not connected, saya rasa ni tak jadi case lah kot kan. Student kita zaman sekarang semua ada phone, jadi mungkin dia ada di tengah-tengah ni. Alright. So sebab tu bila saya decide untuk buat kaedah examination yang tuan-tuan perempuan guna pada sem lepas, saya tengok kepada moderation. Dia kita tengok tengah-tengah ni. Bila tengah-tengah ni kita assume ada sebahagian student yang ada kita assume semua ada internet connection, tapi pada masa yang sama ada sebahagian yang tak berapa baik dia punya connection. Jadi kita carikan kaedah di tengah-tengah ni lah. Right. So bila kita dah clear kat situ, then kita boleh continue to the next step, ialah kita preparation of kita punya question. Right. Yang ni saya tak boleh discuss secara detail lah, sebab tuan-tuan dan puan lah pakar bagi setiap kursus yang tuan-tuan dan puan ajarkan. Jadi untuk perkara ni, antara rough idea dia ialah tuan-tuan sama ada boleh buat secara take home exam, apa yang kita buat pada exam lepas, tapi tempoh dia sama macam exam, contohnya 3 jam contohnya kan. 3 jam. Maksudnya student ni walaupun dia take home exam, dia boleh open book, tapi tempoh masa dia sama panjang sebagaimana kita buat face to face exam. Right? Jadi soalan-soalan dia boleh similar to apa soalan yang kita buat dalam face to face exam. Mungkin ada sedikit dia punya kesukaran lah. Kita increase dia punya difficulty supaya student actually dia tak perlu pun buka buku, tapi kita allow dia buka buku. Jadi walaupun kita allow student buka buku, tapi dia tak ada masa pun nak buka buku tu. Jadi that's why kita buat take home exam, tapi tempoh 3 jam. Jadi dia akan jawab secara regular lah, dia akan jawab based on dia punya knowledge. Mungkin dia buka buku tu refer kepada rumus kepada nota-nota yang dia dah sediakan. Right? Itu satu kaedah. Satu lagi kaedah, take home exam juga, tapi kita allow student untuk jawab pada tempoh yang lebih panjang. Contohnya 24 hours. Right? So kita release kita punya question, and then kita allow them for 24 hours to complete the exam question, and then submit dalam masa 24 jam. Jadi yang ni kaedah untuk penulisan soalan ni lebih saya tak pastilah. Untuk subjek-subjek teknikal saya rasa lebih mencabar, sebab contohnya soalan-soalan yang kira-kira jawapan semua sama. Right? So macam mana kita nak mengelakkan student daripada dia cari jalan shortcut lah. Walaupun kita tak nak lah assume pelajar kita ni suka meniru, bukan macam tu. Tapi sebenarnya kita nakkan soalan tu, student tu ada rasa ownership kepada knowledge yang dia orang belajar. Right? Apa yang mungkin term yang kita gunakan ialah kita nak student kita ni lebih kepada self-regulated learner, right? Jadi dia belajar tu dan dia buat exam tu sebenarnya bukan just untuk lepaskan kursus tu, tapi lebih kepada dia nak gain knowledge out of the exam. Dia nak test diri dia. Dia dah faham ni, dia nak test melalui exam tu. Jadi kita sediakan soalan exam ni supaya student dapat ownership of that knowledge, bukan sebab kita nak paksa-paksa dia kan. Sebab tu kalau ada yang tanya buat soalan question ni kan, lepas tu buat password, lepas tu ada yang tanya, okey, password ni student crack doktor kan. Saya cakap kalau kita buat soalan ni, kita password yang tak boleh crack pun, student ni akan anggap benda tu bukan satu halangan, bukan satu rule yang dia tak boleh langgar. Student kita lah especially, dia anggap benda tu sebagai cabaran. Jadi kalau kita fikir cara, okey, kau jangan meniru, ada kaedah-kaedah kita kata, jangan meniru, dia akan fikir 1001 cara untuk beat the system. That is our student, that is a youth. Itu memang dia punya mentality. So dia ada baik dia lah. So kita kena tap that eager tu, instead of dia meniru, tapi macam mana kita nak jadikan soalan tu dia nak jawab. Alright, tu just apa yang pandangan saya lah kepada situasi tu lah. Right. So preparation of question ni tuan-tuan dan puan should able to think about lah. Right. Mungkin boleh rujuk kepada Dr. Yong, OBE ataupun kepada CAT lah. Dia orang boleh lebih arif lah bab nak buat soalan based on open book or closed book ni. Alright.
Okay, so seterusnya apa yang kita nak bincangkan sebenarnya ialah yang ketiga, bila dah dapat soalan tu, kita assume okay, dah ada satu soalan, skrip dah vetting apa semua complete. Kita nak, kaedah kita macam mana kita nak deliver that question. Alright, so number 3, kita nak tengok on the delivery platform lah. Delivery platform. Alright, so delivery platform yang saya suggest ialah apa yang biasa kita guna ialah, kalau tuan-tuan dan puan-puan memang gunakan Google Classroom, then Google Classroom is a good platform lah for examination. Dan kalau tuan-tuan tak guna Google Classroom, guna Otter ataupun guna platform lain, tuan-tuan boleh guna juga. Dan dalam ni saya lebih discuss kepada Google Classroom, penggunaan Google Classroom lah. Tapi kalau gunakan platform lain, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh gunakan Google Form lah. Google Form untuk student ambil soalan dan juga hantar soalan. Boleh guna cara tu. Jadi apa yang tuan-tuan perlu buat ialah siapkan Google Form tu dengan soalan, dengan link tempat kita nak submit soalan, dan just bagi Google Form tu kepada student lah semasa exam. Boleh, tak ada masalah. Tapi Google Classroom ni lebih baik lah sebab benda tu semua akan tertumpu kepada platform yang sama. Student kita kalau especially memang guna Google Classroom, kita boleh trace dia punya nama, dia dah hantar ke belum, bila dia hantar. Kalau lambat hantar kita boleh tahu. Alright. Jadi tu tak ada, lebih baik lah bagi saya kalau kita gunakan Google Classroom. Alright. So untuk kaedah macam mana kita nak deliver ni, sebenarnya saya dah sediakan satu YouTube link dan juga aktiviti lah di bawah Google Classroom, di bawah Google Classroom session kita ni. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh buat. Sebenarnya video ni saya dah buat sebelum ni dalam satu kursus Google Classroom, tapi kaedahnya sama. So konsep yang saya boleh bagi gambaran kasarnya ialah tuan-tuan dan puan ada soalan exam ataupun test, and then kita convert dia kepada PDF, and then kita passwordkan dia, right? And then soalan ni kita transmit, kita submit kita create satu post di Google Classroom. Alright, and then student akan ambil soalan ni. Bila masa tiba dia akan kita bagi password, and then student boleh buka kita punya exam question, and then student akan submit. Jadi, student akan jawab soalan tu atas kertas. Dia orang akan scan, and then dia akan submit through Google Classroom. Right, so gambaran asal kasar dia macam itulah. And then seterusnya tuan-tuan boleh ni lah, dah dapatlah collect kita punya answer script. Alright, so semua aktiviti tu ada di the next activity di bawah. Nanti kejap lagi perempuan boleh buat. Okay, alright. So dalam video ni saya sebenarnya nak fokuskan kepada step yang keempat, iaitu bila dah dapat soalan answer script, kita punya answer script kat sini, apa yang kita patut buat seterusnya? Of course lah, perkara yang sangat kita bercinta dan kasihi lah, which is marking. Alright, so marking ni lah benda yang sebenarnya kita perlu tahu kaedah dan step untuk kita memudahkan, kita nak mengurangkan kesakitan, the pain of marking final exam dan juga test. Alright, so untuk tu saya akan kongsikan sikit. So kita tengok dekat saya tunjuk lah, sebelum tu saya akan tunjuk contoh di mana baik, alright, so ini adalah merupakan kursus yang saya ajar semester lepas, dan ini adalah bahagian di dalam Google Classroom, dan ini adalah bahagian classwork, dan juga saya createkan satu topik yang kita panggil nama final exam. Dan ada dua benda je dalam ni. Simple saja kaedah saya jalankan final exam ni. Benda ni kita boleh buat beforehand, contohnya seminggu sebelum final exam ataupun 2 hari sebelum final exam. Tuan-tuan just create satu assignment, right? Kita create satu assignment macam ni kan, assignment. And then tapi tuan-tuan dan puan jangan send dulu, just draftkan dulu. Saya tunjukkan kita view assignment ni.
Nama dia assignment tapi dia final exam, right? Okay. Right, so basically yang paling penting ialah dalam kaedah kita nak deliver ni, of course instruction lah. Instruction kena clear. Nanti tuan-tuan dan puan boleh copy benda ni. Saya akan bagi satu copy di post di bawah, di description bawah. Nanti tuan-tuan dan puan boleh copy dan juga edit ikut kesesuaian lah. Alright, since kita punya final exam, kita ada dua perkara lah. Pertama ialah the soalan exam itself. Alright, soalan exam ni of course bila kita create in kita create dalam PDF, dia akan ada password. Kita boleh bagi student download dulu, right? Tapi password tu kita akan bagi pada hari exam. Yang kedua ialah borang akuan lah. Borang akuan ni untuk peringkat fakulti lah. Untuk memastikan student kita ni dia ada disclaimer lah, dia tak tiru apa semua tu lah. Benda ni perlu sebenarnya, tapi itulah cakap, it's for our student to be a self-regulated learner. Jadi dia orang bila buat surah akuan tu, dia ada janji pada diri dia supaya tak niru apa semua bla 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 tu lah. Jadi student yang baik dia akan faham lah benda tu. Right, that's the thing. So basically kita boleh create this post kan, and then just boleh setkan dia punya due bila, dan tuan-tuan dan puan boleh submit benda ni half an hour early. Jadinya kita dalam instruction ni kita dah bagi tahu kita akan bagi 30 minit awal untuk student download dulu, dan password akan diberi pada masa sekian-sekian. Alright. So tu cara kita submit lah. Dan bila kaedah kita nak bagi password tu macam mana? Ada dua cara. Satu cara ialah tuan-tuan dan puan-puan boleh submit the password dekat Google Classroom ni juga secara automatik, kan? Sebenarnya exam ni tak payah jaga pun tak apa. Kita dah setkan draft awal-awal, kita setkan dia punya contoh kat sini kan. Kalau tuan-tuan buat assignment, kat sini kita boleh setkan due date dia bila, kan? Contohnya kita buat satu assignment, kita dah setkan due date bila, dan yang kedua ialah kita boleh schedulekan dia. Bila schedule ni lah yang kita boleh setkan masa bila password tu, bila soalan exam nak keluar, bila password nak keluar, semua boleh automatic. Right? Tu cara kita bagilah soalan. Ini kita dah discuss detail lah dalam video yang saya cakap tadi. Right? So seterusnya bila dah settle semua tu, student dah submit jawapan, inilah tibalah satu orang kata waktu yang sangat kita tunggu-tunggulah, which is to marking the final exam. Alright. Jadi kaedah yang saya tunjukkan ni sebenarnya ialah untuk mengelakkan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan internet sepanjang masa, ataupun keperluan tuan-tuan untuk ada internet sepanjang masa. Sebab kaedah yang lain, contohnya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan Google Classroom di smartphone. Right? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan Google Classroom di smartphone. Right? Di smartphone. Dalam smartphone apps tu, kalau untuk assignment, student hantar dalam bentuk PDF, kita terus boleh marking dekat smartphone. Sebab tu kalau ada tab yang lebih besar ataupun smartphone, tuan-tuan dan puan-puan boleh marking terus pada smartphone tu. Tapi mata lah kan, kalau yang mata dah tak berapa nak clear tu, mencabar lah kan. Saya sendiri pun tak selesa sebenarnya menggunakan smartphone ataupun tab untuk marking. Dan kita memerlukan internet sepanjang masa untuk marking tu. Right? So jadi macam mana nak mengelakkan masalah tu? Kita buat macam ni. Kita download dulu. Apa yang kita boleh buat ialah kita download dulu kita punya student punya answer sheet ni. Right? By the way, answer sheet ni untuk saya memang saya akan wajibkan semua tulis nama, subjek dan juga nombor kad metrik di setiap helaian ataupun di setiap file lah. Jadi kita boleh refer siapa punya paper ni. Alright? Kenapa? Sebab ada kemungkinan pelajar kita tak tulis dia punya kad metrik dekat sini. Alright? So bila tak ada kat sini, kita nak refer mana? Kita refer dekat dalam kertas dia. Right? Right? Bila kita nak download, apa yang saya buat ialah saya download dulu.
apa-apa hal kita download dulu. Right, contoh macam ni. Alright, download. Bila dah download ni, kita savekan dekat dalam satu folder. Right? Dalam satu folder, contohnya OS exam, contohlah macam ni. So dalam folder ni akan penuh lah kita punya student answer dengan setiap file tu ialah nombor kad matrik dia orang. Jadi tuan-tuan dan puan senang nak refer kalau ada kesilapan ke, kalau ada nak check balik siapa punya paper kan, sebab kita dah ada apa nama list of student tu kan dengan nombor kad matrik dia. Jadi bila kita refer nombor kad matrik ni, kita dah boleh tahu siapa punya paper, right? So contohnya yang student pertama ni, kita just klik buka menggunakan Foxit. Kalau saya menggunakan Foxit Reader. Kenapa menggunakan Foxit Reader? Yang pertama ialah sebab dia free. Kalau tuan-tuan dan puan ada bajet 300 tu nak beli PDF professional, silakan. Itu lebih baik. Tapi saya suka menggunakan Foxit ni sebab dia light dan juga free lah. Right? Tuan-tuan boleh menggunakan ni, draw tablet ni. Right? Kalau tuan-tuan nak tengok. Okay. Saya gunakan draw tablet. Right? Dengan pen dia. Right? Jadi senang untuk saya conteng-conteng. Jadi feeling dia macam almost like using pen and paper lah. Alright. So contoh kat sini kita dah buka. Jadi tuan-tuan dan puan boleh marking macam biasalah. Dekat Foxit ni kita boleh klik kat bahagian comment, bahagian pencil, right? Dan terus boleh tanda macam biasa. Right? Jadi macam itulah. 2 markah, and then kita set kat sini 2. Kalau saya suka letak 2 dekat tepi lah markah kan. Total. Jadi setiap page tu contohnya total 4 markah, right? Untuk page yang tu. Jadi benda ni akan bawa ke next page. So daripada before ada 4 markah. So kita akan continue the next. Okay, ni betul contohnya 5 markah. Jadi seterusnya macam itulah. Right? So boleh marking macam biasa. Right? Ini satu kaedah lah. Bila kita dah buat yang tu, jangan lupa save lah. Kita save. Jadi kalau kita dah marking semua, kita katakanlah student ni dapat 8 biasa pada over 40 lah. Katalah dia dapat 30 over 40. So kita tulis macam ni. And then kalau tuan-tuan dan puan-puan ada Excel sheet nama student dengan markah, terus boleh key in markah dia. Tak payahlah kita nak key in kendian, kita key in terus. Kita key in. Dan itu dia punya konsep dia lah. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh buat. Jadi kita step dia macam tu. Dia ada 2 cara lah, sama ada tuan-tuan nak download semua kita punya student ataupun kita buat one by one macam ni. Kita dah buka ni dekat Google Classroom. Kita download, dah siap kan, lepas tu kita next. Lepas tu kita buat lagi step yang sama. By the way, dekat Google Classroom ni kita boleh juga masukkan markah dia lah. Jadi pada masa yang sama, bila dah siap yang page yang ni, buat offline kan, kita masukkan markah dia, key in markah, and then kita next lagi sampai habis. Jadi dia ada 2 lah markah tu dekat Google Classroom satu, dekat Excel tuan-tuan dan puan-puan pun boleh ada satu, dan file tu secara offline di laptop ataupun PC tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tak ada case lah benda tu hilang ke, dah marking. Saya dah marking tapi dia hilang. Itu jenuh lah. Yang penting ialah bila banyak-banyak ni, kita ada satu sistem yang kita boleh guna supaya kita boleh keep track kita punya marking progress tu. Sebab kita takkan boleh marking ni sekali hadap nak jawab semua kan, nak marking semua kan. Right? Tu kaedahnya lah. Right. So ada yang tanya kat saya, sebab untuk semester ni kita kena buat 40%, meaning that kita kena buat full 4-5 question kan. Dan kita biasa marking, kaedah kita marking bukan ni kita marking semua soalan serentak kan. Contohnya maksudnya satu student tu kita tak marking ke 5 soalan sekali. Kita marking untuk soalan pertama untuk semua student. Lepas tu soalan kedua untuk semua student. Macam tu kan? Usually macam tu kan? Alright. So kita boleh guna kaedah yang sama. Macam tadi tuan-tuan dan puan-puan dah download di sini.
kan? Dah ada banyak. Contohnya tuan-tuan dan perempuan dah marking soalan 1, jadi bolehlah tambah macam ni. Soalan 1 contohnya. Jadi kita right. Sebab saya tak close ni kan. Okey, save. Jadi kita boleh track. Okey, student pertama soalan 1. Lalu soalan 2, soalan 1. Lepas tu 2 kita update lah. Soalan 2. Soalan tu soalan 3, soalan 3. Jadi benda tu kita ada rujukan dan kita keep track lah. Alright. Jadi tu kaedah yang saya gunakan dan saya rasa sendiri pun taklah terlalu complicated lah dari segi kita nak marking, dan tak terlalu menyakitkan jiwa lah menghadap laptop tu lama-lama kan. Jadi mungkin sekejap-sekejap kita boleh berhenti, kita boleh continue lagi. Kat mana kita left out tu kita boleh check di folder yang kita save tadi. Right, so saya rasa sampai sini saja perkongsian saya. Dah 25-26 minit saya berceloteh. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan, sila gunakan platform Google Classroom ni dan juga gunakan platform WhatsApp online course kita. Tanyakan apa je soalan dan kita akan cuba jawab dan cuba bantulah tuan-tuan dan puan-puan. Untuk seterusnya ialah apabila tuan-tuan dan puan-puan dah selesai kursus ni, saya jemput untuk tuan-tuan dan puan-puan mengikuti klinik lah. Kalau ada masalah secara spesifik, boleh contact kita punya mentor-mentor kita untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan secara one-to-one ataupun secara personal. Okey, insyaAllah kita berjumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan selamat maju jaya dalam menjalankan kursus pada semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.